Assalamualaikum murid-murid. Pada hari ini, Ustazah ingin bercakap mengenai rukun Islam yang kelima. Dua perkara yang pasti terlintas di fikiran kita adalah mengerjakan ibadah haji dan melakukan ibadah korban. Apabila disebut sahaja mengenai korban, apa yang terlintas adalah aktiviti penyembelihan haiwan-haiwan ternakan seperti lembu yang sering dilakukan saban tahun. Perkataan berkorban atau pengorbanan amat mudah untuk dituturkan. Namun, adakah terlalu mudah untuk kita lakukan? Bagi memahami erti sebenar pengorbanan dalam kehidupan seharian, marilah kita sama-sama menghayati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan isterinya Siti Hajar. Siti Hajar ialah isteri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam yang digambarkan sebagai seorang wanita, isteri dan ibu yang sabar, bijaksana, cantik, taat kepada perintah Allah dan suami serta tabah menghadapi ujian yang diturunkan. Manakala Nabi Ibrahim pula merupakan seorang suami dan ayah yang amat taat kepada perintah Allah, redha dan tabah melakukan pengorbanan meskipun terpaksa mengorbankan orang yang disayanginya. Diriwayatkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Siti Hajar dan anak mereka yang masih kecil, iaitu Nabi Ismail, di sebuah kawasan lembah yang tandus, gersang dan tiada seorang pun manusia. Sebagai seorang Nabi dan hamba Allah yang taat, Nabi Ibrahim lantas melaksanakan perintah tersebut meskipun di hatinya amat sedih kerana dia perlu meninggalkan dua orang yang amat dikasihinya. Betapa sayunya hati seorang isteri apabila mendapati dirinya akan ditinggalkan oleh sang suami di kawasan yang tiada berpenghuni tanpa sebarang sebab. Namun disebabkan ketaatan hatinya kepada Allah, ketika Nabi Ibrahim berpaling hendak meninggalkannya, Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Adakah Allah yang memerintahkan kamu melakukannya?" Lantas Nabi Ibrahim hanya menjawab, "Benar." Dengan kekuatan dan keyakinan hatinya, Siti Hajar menjawab, "Jika begitu, Allah tidak akan mensia-siakan kami." Maka Nabi Ibrahim pun berangkat pergi meninggalkan isterinya terkontang-kanting dengan Ismail sambil berdoa supaya Allah memelihara dan menjaga anak serta isterinya. Sejurus ditinggalkan, Siti Hajar memerhatikan kawasan sekeliling. Tiada sumber air atau makanan, yang ada hanyalah tanah tandus. Tiada para sufi atau kabilah yang lalu lalang untuk meminta bantuan. Yang ada hanyalah keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan hatinya yang kuat, ketaatannya kepada suami serta kasih sayangnya terhadap anaknya. Diriwayatkan bahawa sebekas kurma dan sekantung air yang dijadikan bekalan untuk Siti Hajar dan anaknya akhirnya kehabisan dan Ismail mula menangis meminta makanan. Kerana kasih sayang seorang ibu, Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali pusingan untuk mencari air kalau-kalau terserempak dengan kelibat manusia untuk meminta bantuan. Dengan kuasa Allah, akhirnya muncullah air dari tumit kaki Ismail yang kemudiannya menjadi air Zam-Zam yang tidak terputus bekalannya sehingga hari ini. Sejak itu, kawasan lembah tersebut mula didatangi oleh orang ramai yang akhirnya menjadi sebuah perkampungan dan dikenali sebagai Mekah pada hari ini. Berdasarkan kisah di atas, terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil dan disesuaikan dengan kehidupan kita dalam zaman serba moden ini. Yang pertama, ketaatan seorang isteri terhadap suami.
Siti Hajar amat mempercayai suaminya dan tidak berfikir perkara negatif atas tindakan suaminya yang meninggalkannya di kawasan yang tiada berpenghuni. Sebaliknya, dia percaya bahawa itu semua adalah suruhan Allah dan ada hikmah di sebalik ujian tersebut. Yang kedua, ketaatan seorang hamba Allah. Sebagai hamba Allah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar taat kepada perintahnya. Baginda menurut suruhan Allah meskipun terpaksa meninggalkan kedua-dua orang yang amat disayanginya. Ketiga, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Tindakan Siti Hajar yang berlari-lari sebanyak 7 pusingan dari Safa dan Marwah demi untuk mencari sumber air bagi memberi minum kepada anaknya Ismail. Betapa kentalnya hati seorang ibu demi untuk anaknya yang menangis kelaparan. Keempat, ketakwaan kepada Allah akan dikurniakan kebaikan. Ketakwaan Siti Hajar dalam meyakini hikmah bagi ujian yang Allah turunkan telah membuatkan air Zam-Zam timbul secara tidak disangka-sangka dari kaki Nabi Ismail yang akhirnya kekal sehingga ke hari ini. Dan yang kelima, pengorbanan yang ikhlas akhirnya membawa kebaikan. Pengorbanan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak dan isterinya dalam satu tempoh yang lama telah membuatkan berlakunya perkara-perkara lain seperti timbulnya air Zam-Zam serta munculnya kota Mekah sehingga ia menjadi negeri yang subur, makmur dan ditatangi orang dari setiap pelosok dunia. Begitu juga pengorbanan untuk menyembelih Nabi Ismail telah menyebabkan ibadah korban menjadi sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam sehingga hari ini. Jika kita melakukan pengorbanan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan pada Allah, nescaya Allah pasti menyediakan hikmah terindah buat kita yang tidak kita sangkakan. Ya murid-murid, begitulah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.